Bentuk dia bulat macam guli, tapi warna hitam bercampur darah. Bau dia busuk sangat. Berlendir saya tengok. Baru saya terasa kerongkong saya ni kosong. Tekak saya ni dah rasa macam elok. Pagi tu saya minum lagi air penawar yang saya buat tu. Assalamualaikum sahabat semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Baiklah, dalam video kali ni saya akan kongsikan tentang sakit misteri yang saya alami sendiri. Tapi sebelum tu, saya nak ucapkan terima kasih kepada yang dah subscribe channel ni. Bagi yang baru jumpa channel ni, saya harap sahabat semua boleh subscribe dan tekan loceng notification. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Selepas 3 tahun saya pulih dari disihir, saya kena sakit misteri. Pada satu pagi tu saya perasan ada garisan dekat perut saya. Garisan tu berbentuk macam merkah tau. Bila saya tekan sakit. Mula-mula buat tak tahu je lah, tapi makin hari makin pelik. Yang peliknya, garisan merkah tu berpindah-pindah tempat. Hari ni kat sini tempat ni, besok tempat ni, besok tempat lain pula. Dan semakin sakit. Sakit pula dalam perut. Saya pergi klinik cek. Doktor bagi ubat tahan sakit dengan ubat gastrik je. Makan jugalah ubat tu. Hilang kejap je. Lepas tu sakit balik. Lepas dah 2-3 kali appointment dengan doktor, dah siap buat x-ray, tapi doktor tak tahu sakit apa. Saya try pula perubatan Islam. Mula-mula saya pergi dekat Taman Cahaya Ampang. Dia urut perut saya masa tu. Masa tengah urut tu, dia cakap ada benda tumpang dekat perut saya ni. Benda tu berasal dari tempat kerja saya. Sebab ada laluan sihir, benda tu nampak dekat badan saya. Saya cakap lah, memang sebelum ni ada kena sihir. 3 hari saya ulang-alik berurut dengan pakcik tu. Reda dah sikit. Tapi lepas tu sakit balik. Dan makin banyak pula garisan tu muncul tau. Saya makin sakit. Saya pergi klinik. Macam biasa lah, doktor bagi ubat tahan sakit dengan ubat gastrik je. Saya cakap, ni tak boleh jadi ni. Sebab perut saya makin membesar dan keras. Tapi dia bukan besar keseluruhan perut tau. Dia besar dekat sebelah kanan je. Saya pula makin kurus. Sebab bila saya makan sikit je dah terasa kenyang. Tak lama lepas tu, family saya bawa pergi berubat. Tapi saya tak ingat tempat tu dekat mana. Pakcik tu cakap ada orang hantar sihir busung dekat saya. Dia suruh datang esoknya sebab dia nak cari katak puru dan sediakan bahan berubat yang lain. Dia punya cara berubat gunakan katak guys. Malam esoknya saya datang. Dia mulakan upacara perubatan. Saya tengok dia baca sesuatu sambil letakkan bahan-bahan lain dekat katak tu. Kemudian dia bunuh katak tu. Ambil. Melayang RM200. Saya tak baik juga. Makin hari perut saya makin membesar dan sakit. Setahun saya ulang-alik klinik, jumpa perawat, sampai ke Sabak Bernam saya pergi. Tak baik-baik juga. Akhirnya kawan saya suruh saya try pergi berubat dekat samping. Saya pun pergilah. Perawat tu tengok dan pegang perut saya. Panas, dia cakap. Disebabkan garisan merkah tu berselerak dekat perut saya. Perawat tu cakap dia nak tolak benda tu berkumpul dekat satu tempat. Bila dah selesai berubat, perawat tu cakap besok pagi benda ni akan merebak ke kaki pula. Maknanya perut dengan kaki saya akan terasa sakit. Memang betul. Besok paginya kaki saya mula terasa sakit. Makin lama makin susah saya nak berjalan. Sampaikan satu tahap saya terpaksa seret kaki saya sendiri. Saya semakin susah nak bersolat berdiri. Mampu solat duduk je. Tapi ada masanya sakit tu buat saya rasa macam nak mati tau. Sebab dah terlampau sakit sampai keluar air mata saya tahan sakit tu. Masa saya terbaring tahan sakit tu, saya tengok wajah anak-anak saya. Diorang masa tu kecil-kecil lagi, umur 1 tahun dengan 3 tahun. Menangis saya bila terkenangkan macam mana kalau saya meninggal masa tu. Sebab saya dah terlampau sakit. Saya tahan sakit sampailah saya tertidur. Esoknya saya kuatkan semangat. Saya try bangun. Walaupun kena seret kaki ni, badan makin kurus. Ingat lagi masa tu bulan puasa. Saya sakit sangat siang tu. Saya cakap nak pergi hospital HUKM pula. Sebab saya pergi hospital besar ulang-alik setahun, tak tahu apa puncanya. Saya pergi hospital HUKM, terus doktor tu tahan saya. Hari pertama macam biasalah. Lepas doktor ambil keterangan dari saya pasal sakit ni, dia bagi ubat makan dengan ubat sapu. Dia sapu ubat tu dekat perut saya. Dalam 2-3 kali sapu, timbul macam mata bisul tau dekat perut saya. Tapi doktor tak bagi tahu saya sakit apa. Dia cakap dia nak cek dulu. Hari kedua, lepas sapu ubat, mata bisul tu nampak makin besar.
Petangnya saya dibawa untuk ujian MRI. Masa tengah buat ujian MRI itulah mata bisul tu pecah, keluar nanah dengan darah. Habis mesin MRI tu penuh dengan darah saya. Baju yang saya pakai dekat bahagian belakang habis penuh darah. Malam tu juga, pukul 12.30 malam, saya dibawa ke bilik pembedahan. Dalam pukul 3 pagi baru saya keluar dan dibawa ke ward hari ketiga. Dalam lebih kurang pukul 7 pagi, nurse datang nak cuci luka saya. Doktor tak jahit tau, dia biarkan berlubang. Dalam lubang tu disumbat je dengan kain. Lepas tu ditutup lubang tu dengan kain juga. Nak cuci sakit, nak sumbat kain baru sakit, nak letak ubat sakit, semuanya sakit. Petangnya pula doktor datang cek saya. Lepas cek tu, dia kata saya boleh balik. Ngam-ngam 2 hari lagi nak raya. Tapi saya kena pergi cuci luka saya tu setiap hari. Kena tukar kain tu dan letak ubat. Masa hari raya tu, saya makan tak ingat dunia. Yelah, sebelum ni makan sikit je dah kenyang. Sampai 2-3 pinggan sekali saya hadap. Dipendekkan cerita, tibalah masa saya kena jumpa doktor dekat HUKM tu. Dia nak cek perkembangan saya. Masa tu jalan dah tak serik dah, boleh angkat kaki sikit. Saya tanya doktor, saya sakit apa sebenarnya? Doktor tu cakap, awak kena jangkitan kulat, tapi kulat tu tak ada dekat sini. Macam mana awak boleh kena kulat tu? Anggap je lah ini ujian Allah. Saya pun mengiyakan je lah. Dan semakin hari saya semakin pulih. Badan saya pun bertambah gemuk. Sehinggalah tahun 2016 saya terkena lagi. Tapi kali ni mulut saya tak boleh nganga macam biasa. Mula-mula kena tu, saya terasa macam sakit tekak tau. Macam biasalah, saya beli gula-gula Hex, tapi tak elok-elok juga. Saya pergi klinik, doktor cek. Dia cakap tekak saya merah. Jadi dia bagilah ubat sakit tekak. Tapi tak elok-elok juga. Makin hari mulut saya susah nak buka. Boleh nganga sikit je. Bayangkan, muat 1 jari je boleh buka. Tekak makin sakit. Macam ada benda tersekat dekat tekak sini. Kurang selera makan. Sebab bila nak makan, saya kena sumbat tu mulut makanan tu macam ni. Nak buka luas, rahang rasa sakit. Buat appointment doktor lagi, tak elok juga. Tapi masa tu saya tak terfikir nak pergi perawatan Islam. Sebab saya fikir mungkin sakit tekak biasa je. Tapi sakit tu melarat hampir 2 bulan. Bayangkan 2 bulan. Nak buka mulut tak boleh, nak makan susah. Akhirnya ada satu malam tu, lepas solat isyak, saya terasa nak buat air penawar sendiri. Saya ambil air botol mineral, baca Al-Fatihah 3 kul dengan ayat kursi. Niat nak sembuhkan sakit saya ni. Lepas minum air tu, saya tidur. Kemudian dalam pukul 4 pagi, saya terjaga sebab rasa nak terbatuk. Saya bangun terus batuk. Berkali-kali saya batuk. Last kali saya batuk, terkeluar satu benda dari mulut saya. Bentuk dia bulat macam guli, tapi warna hitam bercampur darah. Bau dia busuk sangat. Berlendir saya tengok. Baru saya terasa kerongkong saya ni kosong. Tekak saya ni dah rasa macam elok. Pagi tu saya minum lagi air penawar yang saya buat tu. Alhamdulillah, makin hari mulut saya dah boleh buka macam biasa. Dan akhirnya pulih seperti sedia kala. Saya ni tak tahulah saya kena sihir lagi ke atau orang nak muji saya. Wallahu alam. Ingatlah, kita hidup ni atas ihsan Allah. Buatlah macam mana pun, Allah yang maha berkuasa. Jangan lupa like dan subscribe channel ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa.